Episode kedua, Bayang yang Hilang. Hari-hari selepas perceraian ibu dan bapaknya yang menyakitkan itu, Hafiz semakin pendiam. Dia hanya menjalani kehidupan seharian tanpa banyak bercakap. Kesakitan di hatinya tidak pernah terzahir kepada sesiapapun. Tidak kepada ibunya, tidak kepada saudara mara dan tidak juga kepada kawan-kawan sekolah. Ibunya, Maryam, sibuk dengan urusan mahkamah. Jiwa kacau dan stres mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka. Tiada percakapan dari hati ke hati antara dua beranak itu. Hafiz menjadi tempat ibunya melepaskan rasa marah, stres dan dendam kepada bekas suaminya. Hafiz hanya mampu menangis seorang diri, sunyi di rumah sewa. Apabila Maryam mendapat pekerjaan di sebuah kilang di Pekan, Hafiz sering ditinggalkan keseorangan di rumah. Jika lapar, dia hanya makan biskut atau apa sahaja makanan yang ada. Tiada juadah lengkap untuknya. Untuk ke sekolah, Hafiz bergantung pada jiran, Makcik Salmah, seorang wanita sederhana yang menerima Hafiz dengan hati terbuka. Namun Hafiz sadar, Makcik Salmah juga punya keluarga sendiri. Dia tidak mau menyusahkan sesiapa. Perkawinan baru ibu Hafiz. Tidak lama selepas itu, ibu Hafiz, Maryam, bertemu jodoh dengan seorang lelaki. Tanpa pernah bertanya pendapat Hafiz sama ada dia mampu menerima lelaki itu sebagai sebahagian daripada keluarganya atau tidak, Maryam nekat menikahinya. Lelaki itu kemudian dibawa masuk ke rumah mereka sebagai bapa tiri Hafiz. Sejak perkawinan itu, Maryam semakin tidak mempedulikan Hafiz dan persekolahannya. Tumpuannya hanya kepada suami barunya. Hafiz yang masih kecil mula merasa terpinggir. Sebagai bapa tiri, lelaki itu juga tidak pernah mengambil peduli tentang Hafiz. Dia lebih sibuk mengajak Maryam keluar, meninggalkan Hafiz keseorangan di rumah. Setiap kali Hafiz coba berbual dengan mereka, dia dimarahi karena dianggap mengganggu privasi pasangan itu. Bapa tirinya membentak dengan kasar, "Kau ni semak betul. Bila kau nak berambus dari sini." Kata-kata itu menusuk hati Hafiz. Sementara Maryam hanya berdiam diri, seolah-olah merestui hinaan tersebut. Dengan alasan kononnya Hafiz nakal, dia dihukum tidak dibenarkan masuk ke rumah sehingga lewat malam. Harapan yang patah. Tertekan dan sedih dengan keadaan itu, Hafiz sering mencari ruang untuk meluahkan perasaan. Dia selalu bercerita kepada jiran yang baik hati, Makcik Salmah, tentang kesunyian dan rasa terbuang yang dialaminya. "Makcik Salmah, kenapa ibu tak sayang saya? Dia marah saya karena marahkan ayah saya. Saya rasa macam orang asing dalam rumah itu. Saya nak jumpa ayah. Saya nak balik ke rumah lama," kata Hafiz dengan mata berkaca. Makcik Salmah mengusap kepala Hafiz dengan penuh simpati. "Hafiz, jangan simpan semua ini seorang diri. Kamu anak yang baik. Kalau kamu rindukan ayah kamu, Makcik akan coba tolong cari dia." Sejak hari itu, Hafiz bertekad untuk mencari bapa kandungnya. Dalam hatinya, dia berharap hanya ayah yang mampu memberi kasih sayang yang hilang. Makcik Salmah bertekad membantu. Dia mencari nomor telepon Razak, ayah Hafiz, melalui kenalan lama. Beberapa hari kemudian, dia datang dengan wajah sugul. Makcik Salmah berkata perlahan, "Hafiz, Makcik ada berita. Ayah kamu, dia sudah meninggal dunia beberapa bulan lalu. Dia jatuh sakit." Hafiz terdiam. Dunia seolah-olah runtuh. Air matanya mengalir deras. Hafiz berkata, "Ayah, mungkin dia pun rindukan saya." Sejak itu, Hafiz menangis setiap malam, terutama apabila ditinggalkan sendirian dengan perut lapar. Malam yang menghancurkan. Suatu petang, Makcik Salmah datang lagi, membawa nasi goreng. Hafiz duduk di tangga rumah, makan dengan penuh syukur. Tiba-tiba, Maryam dan suami barunya pulang. Bapa tiri dengan garang menempik. "Apa nih, Hafiz? Kau memalukan kami. Kamu sengaja mau jiran-jiran pikir kami tak bagi kau makan." Kemudian Maryam pula berkata dengan garang, "Kau Salmah, jangan campur urusan keluarga kami lagi. Pergi kau dari sini."
Maria menyokong tempikan suami barunya itu dengan berkata, "Kau degil sangat, Hafiz. Asik buat orang nampak buruk tentang kami. Tak habis-habis menyusahkan hidup aku. Menyesal aku lahirkan kau." Tidak cukup dengan kata-kata kasar dan hinaan. Tanpa belas, mereka merotan Hafiz sehingga berbirat. Mereka menghukum anak kecil yang baru memasuki umur 8 tahun itu seolah-olah dia melakukan satu jenayah yang besar. Malam itu, rumah bergema dengan pertengkaran besar antara Maryam dan suaminya. Hafiz hanya menangis di sudut bilik, tidak mengerti apa-apa. Dia hanyalah seorang kanak-kanak berumur 8 tahun, tetapi trauma itu menoreh luka dalam hidupnya. Anak yang dianaktirikan. Beberapa bulan kemudian, Mari melahirkan seorang bayi, adik tiri Hafiz. Bayi itu ditatang penuh kasih sayang, sedangkan Hafiz dilayan seperti anak pungut. Bapa tiri berkata, "Kau ni anak buangan, jangan harap orang sayang kau." Kata-kata itu menusuk hati Hafiz. Beberapa tahun kemudian dia mendapat 2 orang lagi adik tiri yang menjadikan jumlahnya 3 orang adik beradik tiri. Dia dipersalahkan atas segala kesalahan adik-adik tirinya. Lama-kelamaan, Hafiz menjadi kebal. Dia reda dengan keadaan yang menyakitkan emosinya itu. Dia tidak lagi bercerita kepada Makcik Salmah karena dilarang dan risau dipukul bapa tiri. Dia membawa dirinya sendiri. Dunia buku. Hafiz mula menghabiskan masa di perpustakaan. Buku-buku cerita menjadi pelarian. Dalam dunia buku, dia bebas daripada jeritan, rotan, dan kata-kata pedih. Dia tenggelam dalam kisah-kisah Wira, membayangkan dirinya suatu hari nanti akan bangkit seperti mereka. Jalan keluar. Tahun berganti. Hafiz kini berusia 15 tahun. Walaupun dianaktirikan, dia pelajar cemerlang. Pada umur 16 tahun, dia ditawarkan masuk ke sekolah asrama. Berita itu disambut dengan senyuman pertama selepas bertahun-tahun. Akhirnya, aku boleh keluar dari rumah neraka ini. Di asrama, walaupun baru berumur 16 tahun, Hafiz mulai hidup berdikari. Tiada ibu atau bapa memberi uang poket. Setiap kali cuti sekolah, Hafiz tidak pulang ke rumah seperti rakan-rakan asrama yang lain. Hafiz pergi ke kedai runcit untuk mendapatkan kerja sebagai pembantu kedai. Selain kedai runcit, Hafiz juga akan mencari kerja di warung-warung makan untuk jadi pekerja cuci pinggan mangkuk dan mengelap meja. Mujurlah ada yang baik hati dan memberikannya pekerjaan serta sedikit uang untuk dia menampung kehidupannya. Universiti dan harapan baru. Tahun berganti dan Hafiz akhirnya diterima masuk ke universiti melalui beasiswa. Hasil keputusan cemerlang dan latar keluarganya dari golongan B40. Sama seperti di sekolah menengah, sambil belajar dia terpaksa bergelut mencari uang poket sendiri. Pada waktu terluang, Hafiz menjadi penulis sambilan untuk portal pelajar. Dia juga bekerja di kafe kampus pada waktu malam. Selain itu, dia juga menjadi pembantu penyelidik kepada pensyarah pada waktu cuti, Ramadhan dan Syawal yang hilang. Sejak Hafiz meninggalkan rumah ibunya, Ramadhan dan Hari Raya tidak lagi bermakna seperti dahulu. Dia menjalani bulan puasa seorang diri, tanpa keluarga di sisi. Ketika orang lain pulang ke rumah ibu bapa untuk beraya, Hafiz memilih untuk bekerja sambilan demi menampung kehidupannya. Ibu dan bapa tirinya tidak pernah peduli sama ada Hafiz pulang atau tidak. Mereka lebih menumpukan perhatian kepada 3 orang anak mereka yang lain. Hafiz sudah lama menerima hakikat bahwa dirinya telah dibuang oleh ibunya sendiri. "Aku bukan lagi sebahagian daripada mereka," bisik Hafiz dalam hati setiap kali melihat rakan-rakan pulang ke kampung dan disambut keluarga dengan wajah gembira. Hari raya baginya hanyalah hari biasa. Tiada baju baru, tiada juadah istimewa, tiada pelukan keluarga. Walaupun hidupnya penuh kesunyian, Hafiz bertekad untuk mengubah nasib. Trauma masa kecil yang penuh luka kini menjadi api yang membakar semangatnya. Bersambung ke episode yang akan datang.